Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Pada kali ini saya akan bawakan satu cerita yang menarik, iaitu saya akan ceritakan tentang Assassin. Kita selalu dengar perkataan Assassin Creed, ada game, ada cerita Assassin, movie. Jadi kita nak tahu apa dia Assassin ni. Moga apa, binatang apa? Jenis kuih ke, makanan ke, apa dia Assassin ni? Okay, orang yang duk main game ni pun tahu lah Assassin. Tapi kita nak tahu apa dia Assassin yang sebenar. Okay, saya akan ceritakan tentang Assassin. Sebuah sedikit tentang sejarah Assassin dan apa itu Assassin. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, OWNRA Onrana. Jangan lupa subscribe dan support. Okay, saya akan cerita tentang Assassin. Assassin ni dia ambil daripada perkataan Hashashin. Dalam bahasa Arab sebut Hashashin. Hashashin ni diambil daripada kata hashish. Hashish ni ganja ataupun marijuana. Okey. Hashashin ni ataupun assassin ni kan, dia dibagi oleh orang barat kepada satu puak ataupun satu kumpulan dalam Syiah, iaitu Syiah Ismailiyah Nizariyah. Dalam Syiah kita tahu dia ada 12 orang imam. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan bin Ali, ketiga Husain bin Ali, imam keempat Ali Zainal Abidin, kelima Muhammad Al-Baqir, keenam Ja'far As-Sadiq, ketujuh Musa Al-Kazim, 8 Ali Al-Ridha, 9 Muhammad Al-Jawad, 10 Ali Al-Hadi, imam ke-11 Hasan Al-Askari, imam ke-12 Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhal. Okey, ni 12 orang imam Syiah. Okey, Ja'far As-Sadiq, imam ke-6 ni. Dia ada anak bernama Musa Al-Kazim. Daripada Musa Al-Kazim ni dia munculnya Syiah imam 12. Syiah Imamiyah. Okey, daripada anak Ja'far As-Sadiq yang lain yang bernama Ismail. Daripada Ismail ni munculnya Syiah Ismailiyah. Okey, dalam Syiah Ismailiyah pun dia ada satu lagi aliran lain yang berpecah lagi, yang disebut sebagai Nizariyah. Sebab Syiah Ismailiyah ni dia pernah dipimpin oleh tokoh yang bernama Nizar bin Mustansir. Okey, Nizar ni daripada aliran Syiah Ismailiyah, dan dia pernah memimpin gerakan Syiah Ismailiyah ni. Jadi daripada nama dia Nizar ni munculnya satu golongan golongan dalam Syiah Ismailiyah yang disebut sebagai Nizariyah. Okey, jadi nama Hashashin ni ataupun Assassin ni dia diberikan kepada satu puak yang disebut sebagai Syiah Ismailiyah Nizariyah. Dia senang cerita puak ni adalah Batiniyah, senang cerita. Tapi nama dia yang lebih khusus Syiah Ismailiyah Nizariyah. Nama Assassin ataupun Hashashin merujuk kepada puak ni, Syiah Ismailiyah Nizariyah. Okey. Gerakan Assassin ni dia muncul pada era Perang Salib. Sebab tu nama tu dia bagi Assassin ni, dia bagi oleh kaum Salib kepada puak ni, Syiah Ismailiyah Nizariyah. Sebab mereka muncul pada era Perang Salib. Okey, pemimpin pertama Assassin selaku pengasas Assassin adalah Hasan bin Sabbah ataupun Hasan bin Sabah. Dia berasal daripada Qum ni Iran. Dia adalah penganut agama lah tenang. Hasan bin Sabah ni adalah penganut Syiah Ismailiyah Nizariyah. Okey, pada tahun 1090 Masihi, 1090 Masihi, Hasan bin Sabah ni dia berjaya menawan orang panggil benteng Alamut. Alamut ni di Parsi, di Iran, yang berdekatan dengan Laut Kaspia. Dan Laut Kaspia ni dia keliling dia ada negara Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran Azerbaijan. Okey, Laut Kaspia duk berhampiran situ, duk tengah-tengah tu. Okey, Hasan bin Sabah pada tahun 1090 dia berjaya menawan benteng Alamut. Dia di benteng Alamut ni lah, dia gunung Alamut. Orang sebut benteng Alamut. Daripada sinilah Hasan bin Sabah ni dia menyusun, dia atur semua urusan dia daripada sini.
daripada benteng Alamut. Okey, semua kegiatan dia bermula di situ. Kira benteng Alamut ni kira HQ assassin. Okey, sejak pertama kali Hasan bin Sabah ni dia menawan benteng Alamut dan dia masuk ke istana Alamut ni, dia tak pernah langsung keluar dari istana. Start dia masuk pada tahun 1090 Masihi, dia tak pernah keluar langsung daripada istana dia. Mungkin kalau dia keluar pun 2 kali je kot. Tu pun dia keluar daripada atap, daripada bumbung istana dia. Buat apa saya tak tahu. Saya baca macam tu. Dia tak pernah keluar. Selama 1090 dia masuk istana Alamut, sampailah kejatuhan benteng Alamut pada 1256 Masihi. Dia tak pernah keluar langsung. Kira bukan 1256 tu kejatuhan Alamut. Kira kewafatan, kira kematian dia. Dia masuk ke benteng Alamut 1090 sampai kematian dia tak pernah keluar langsung. Hasan bin Sabah ni dia mati pada tahun 1124 Masihi. Okey, kira lebih kurang 34 tahun dia duduk di istana Alamut tu. Dia tak pernah keluar. Kalau dia keluar pun dalam 2 kali lah. Yang saya baca 2 kali dia keluar tu pun dia keluar melalui atap istana dia, atau bumbung istana dia. Dia tak tahu dia buat apa. Okey, sebab tu dia digelar sebagai Syekhul Jabal, pemimpin di gunung. Sebab dia tak pernah keluar langsung, dia tak pernah turun daripada gunung Alamut ni. Semua operasi dia semua bermula di sana. Di HQ dia, benteng Alamut yang terletak di Parsi, Iran lah ni. Okey. Kira dia menghabiskan hidup dia di istana dia, istana Alamut ni. Daripada istana ni dia menulis, dia membaca, dia atok segala strategi dia daripada benteng Alamut. Okey. Marco Polo, pengembara barat Eropah yang terkenal tu, Marco Polo, dia pernah lalu ke melintasi wilayah Alamut ni. Jadi kebanyakan buku yang cerita tentang assassin ni dia bersumber kepada Marco Polo. Okey. Assassin ni dia dikenal juga, dia disebut juga sebagai Batiniyah. Antara sebutan untuk assassin ni dia dikenal juga sebagai Batiniyah, sebagai Ta'limiyah dan juga Fidaiyah. Okey. Batiniyah kita tahu Batiniyah. Golongan Batini. Okey. Lepas tu Ta'limiyah ni dia bermaksud orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan. Okey, depa sebut depa tu sebagai orang yang berpendidikan. Ta'limiyah. Ketiga, Al-Fidaiyah. Fidaiyah ni kira orang yang rela mengorbankan diri. Kalau kita Islam, kita sebut sebagai mujahid lah, orang yang berjihad. Tapi depa sebut sebagai Fidaiyah. Kita nak sebut depa ni sebagai Fidaiyah, kalau kita nak sebut Fidaiyah ni sebagai mujahid, dia nampak baik sangat. Orang yang berjihad ni konotasi yang baik. Orang yang berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Tapi puak assassin ni kita boleh juga sebut dia sebagai mujahid. Tapi depa bukan jihad fi sabilillah, tapi depa jihad fi sabilus syaitan. Depa berjihad di jalan syaitan. Okey. Tapi depa mengelak diri depa sebagai gerakan depa sebagai al-da'wah al-jadidah, gerakan dakwah baru. Okey, puak assassin ni dia mengelakkan gerakan depa sebagai dakwah jadidah, gerakan dakwah yang baru konon-kononnya. Okey, tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah dia menyebut puak ini sebagai golongan Ta'limiyah. Okey, kalau kita baca dalam buku Imam Ghazali, buku dia Al-Munqis Minad Dhalal, dia ada sebut satu nama Al-Ta'limiyah. Macam Imam Al-Ghazali kata telah berkata Al-Ta'limiyah. Dia merujuk kepada puak ni, puak assassin. Sebab assassin depa mengelak dari depa sebagai orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan. Okey. Tentang nama assassin ataupun Hashashin, ambil mana kita akan sebut. Tentang nama assassin ni pendapat pertama mengatakan assassin ni diambil daripada ganja, memang ganja. Tapi depa nama ni dibagi kepada depa sebab sifat depa yang buruk. Macam mana sifat ganja ni dia buruk, tak ada kebaikan langsung, macam itulah puak ni. Depa ni buruk, tak ada kebaikan langsung. Jadi depa disebut sebagai Hashashin, puak ganja, geng ganja. Tapi pendapat ni bagi saya tak kuat. Sebab apa tak kuat? Sebab bukan ganja saja yang buruk, arak pun buruk juga. Kamar. Kenapa tak sebut depa sebagai Qamariyah?
apa panggil geng arak. Sebab arak pun buruk juga kan. Pasal apa sebut ganja, hashish? Mesti ada sebab lain. Okay, kita akan tengok sebab apa. Sedangkan kalau ganja ataupun marijuana ni kita nak kata tak ada kebaikan langsung, rasanya kurang tepat kan. Sebab kita tahulah marijuana ni kalau guna dengan cara yang betul, dia ada manfaat dia. Dia ada khasiat dia. Sebab tu banyak orang lah buat penyelidikan tentang khasiat marijuana ataupun hashish ni. Okay, sedangkan arak tak ada kebaikan langsung. Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah cela arak ni. Okay, sebab apa tak nama mereka sebagai qamariyun, geng arak? Sebab apa namakan mereka sebagai hashashin? Okay, jadi pendapat pertama ni tak tepat, kurang tepat. Ni pendapat orang Yahudi Konstantinopel. Okay, ni pendapat pertama tentang asal usul nama assassin. Jadi pendapat pertama ni bagi saya kurang tepat dan tak kuat sangat. Okay, pendapat kedua tentang asal usul nama assassin ni ataupun hashashin ni ada dia berdasarkan cara mereka. Macam mana cara mereka untuk mereka rekrut ahli baru ataupun mereka tarik ahli baru. Macam mana mereka tarik ahli baru? Dia macam ni. Hasan bin Sabah ni ataupun Hasan bin Sabah, dia nak tarik ahli baru kan. Dia akan cari pemuda-pemuda yang hidup melarat, yang miskin, banyak masalah. Okey, macam lah kan, dalam COVID, ramai orang yang putus bekalan, apa yang bunuh diri banyak kita duk dengar. Yang hilang harapan semua ni kan. Kalau mereka hidup pada zaman Hasan bin Sabah, mereka kira ada kemungkinan untuk direkrut oleh Hasan bin Sabah ni. Sebab Hasan bin Sabah dia akan cari orang macam ni, orang yang miskin, yang banyak masalah, hidup melarat. Okey, Hasan bin Sabah dia akan cari orang macam ni, dia akan bagi hisap ganja hashish ni. Lepas tu dia bila depa akan cari pemuda, orang-orang yang muda ni. Bila pemuda tu kena ganja yang Hasan bin Sabah bagi ni, dia jadi pening, dia jadi mabuk. Jadi Hasan akan bawa pemuda-pemuda ni masuk ke dalam taman. Taman tu Hasan bin Sabah ni dia dah sediakan semua perhiasan syurga. Kira syurga rekaan Hasan bin Sabah. Contoh sifat syurga ni Al-Quran kata ada bidadari dalam tu. Macam Nabi kata dalam syurga ni ada buah-buahan, ada susu, ada madu, ada anggur. Okey. Hasan bin Sabah akan tiru sifat-sifat syurga yang Al-Quran sebut, yang Nabi sebut, macam mana apa yang ada dalam syurga ni. Hasan bin Sabah ni dia akan tiru. Al-Quran kata dalam syurga ada buah-buahan. Okey, Hasan bin Sabah akan tanam pokok anggur. Bila Nabi kata dalam syurga ada susu, okey, Hasan bin Sabah ni akan bawa susu buah dalam taman tu. Kalau dalam Al-Quran dalam Al-Quran sebut Nabi sebut dalam syurga ni dia ada arak syurga. Okey, Hasan bin Sabah akan bawa arak dalam taman dia ni. Dia nak tiru macam mana sifat syurga yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi. Hasan bin Sabah akan tiru. Okey, dia jadikan satu taman syurga palsu depa, syurga rekaan. Bila pemuda tadi yang dia bagi sak ganja yang mabuk dia bawa masuk dalam taman tu. Dia seronok orang pemuda tu dia seronok masuk dalam syurga. Sebelum ni dia ada masalah, hidup melarat, miskin, tiba-tiba masuk dalam syurga. Dia jadi sejuk, dia ada gembira. Okey. Bila pemuda tu kan, dia orang panggil kesan daripada ganja tu dah makin kurang. Kira kesan mabuk ganja tu nak hilang dah. Nak habis mabuk dah. Hasan bin Sabah akan bawa keluar pemuda-pemuda ni, dia akan tarik keluar. Sampailah mereka ni sedap. Bila mereka dah sedap mereka tanya, tadi aku duduk kat mana kan? Betul Hasan Sabah kata, tadi masuk dalam syurga. Jadi nak masuk lagi tak? Masuk dalam syurga tuan-tuan, siapa tak mau? Ya nak masuk lagi, seronok tak dalam syurga? Seronok. Okey, nak masuk lagi tak? Nak. Ada syarat dia. Bila nak masuk syurga ni, orang amat syarat pun kita akan buat. Okey. Dia dah pernah rasa dah syurga. Kita pasal tak pernah rasa lagi syurga. Mereka dah rasa dah. Bayangkan tu baru syurga rekaan, bukan syurga yang betul lagi. Okey, bila pemuda-pemuda ni dia nak masuk lagi dalam syurga tadi, Hasan bin Sabah bagi syarat. Waktu ni lah Hasan bin Sabah akan bagi tugas kat mereka. Tugas mereka apa saja tugas yang Hasan bin Sabah nak bagi, dia akan bagi waktu ni. Waktu
pemuda tu jadi nak lagi kan, asal teringin lagi nak masuk dalam syurga ha. Waktu tu Asal Sabah akan bagi tugas hang pergi bunuh kawan tu, hang pergi bunuh kawan ni. Okey, depa akan buat. Sebab depa dah merasa dah syurga palsu ni, syurga rekaan tadi ni. Okey. Dan Asal Sabah hantar ni yang disebut sebagai fidaiyah. Pok yang akan pergi bunuh orang ni kan, dia disebut sebagai fidaiyah. Kira mujahid depa ni. Depa ni akan dibagi sebatang belati, pisau. Depa guna gerakan depa hanya guna pisau belati saja, pisau yang kecil tu. Macam kita tengok dalam gambar assassin apa, dia akan kawan tu dia akan pakai lagu ni, tutup kepala. Okey, lagu ni dia akan pegang satu pisau kecil. Itu berdasarkan kisah depa. Sebab assassin ni depa akan gunakan batang pisau belati untuk buat kerja. Pasal pisau kecil yang senang nak simpan. Okey, waktu tu Asal Sabah akan bagi sebatang belati tu, dia nak suruh bunuh siapa pun dia akan bunuh. Depa akan bunuh. Asal Sabah kata bunuh ketua ni, bunuh raja ni, depa akan ikut. Kalau Asal Sabah kata kalau hang berjaya dalam misi hang ni, hang berjaya bunuh kawan ni, hang balik, aku akan bagi syurga kat hang. Okay, tapi kalau hang mati, hang jangan takut. Aku akan arahkan bidadari tadi ni yang hang duduk dalam syurga ni untuk jemput hang. Kira mati syahid hang. Okay, kalau hang hidup dah hang berjaya pun, hang akan dapat syurga, aku akan bagi. Kalau hang mati pun, hang jangan takut. Hang dijamin syurga. Syurga palsu depa. Okey. Kisah Taman Syurga ni kan. Okey, daripada sinilah munculnya nama Hashashin. Dia macam mana modus operandi depa. Depa nak rekrut orang berdasarkan ganja. Daripada sinilah munculnya nama depa Hashashin ataupun assassin. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua ni lebih kuat sikit dan logik sikit daripada pendapat pertama tadi ni. Okey, kisah Taman Syurga ni berkaitan dengan Taman Syurga ni, dia disebutkan dalam kebanyakan buku. Boleh kata semua ataupun kebanyakan buku yang cerita tentang assassin. Bila kita baca buku yang cerita tentang assassin kan, dia akan sebut tentang kisah ni. Kisah Taman Syurga ni. Jadi saya rujuk banyak buku untuk buat cerita ni. Saya ada banyak dalam 7-8 buah buku, ada yang lebih lagi 10 buah untuk cerita ni. Antara dia buku yang jadi rujukan utama dalam assassin ni adalah buku ni. Buku ni Bernard Lewis. Okay. Zaman moden ni banyak rujuk pada buku dia ni. Tapi kalau dulu orang akan rujuk pada catatan Marco Polo. Sebab Marco Polo dia kita kata tadi kan, dia pernah lalu ke wilayah Alamut ni dan dia buat catatan. Okey, berdasarkan catatan Marco Polo ni lah orang ambil kisah ni. Okey, zaman dulu kisah assassin ni dia berdasarkan bersumberkan catatan Marco Polo. Tapi kalau lah ni banyak orang rujuk pada buku ni. Assassin Bernard Lewis. Okey, antara buku yang saya rujuk buku ni. Kedua Al-Mila wan Nihal, karya Al-Shahrastani. Tapi dalam buku ni tajuk tentang assassin kan, orang lain yang tulis, penulis lain yang tulis. Dia tulis tentang assassin, kemudian dia gabungkan dalam buku ni, buku Al-Mila wan Nihal. Dia buat satu bab tentang aliran yang muncul setelah Imam Shahrastani. Dia tulis tajuk assassin dan digabungkan dalam buku ni. Dalam buku ni pun ada cerita juga tentang assassin. Buku ni saya rujuk juga. Kemudian ni saya rujuk juga History of Arab ni. Penulis dia Philip K. Hitti. Dia ni Kristian Arab. Dalam ni pun ada cerita dan bawa juga kisah tadi, kisah Taman Syurga tadi. Kemudian yang senang kita nak jumpa ni, buku Tarikh Hamka, Sejarah Umat Islam. Hamka cerita juga kisah Taman Syurga ni. Kemudian ensiklopedia Aliran dan Mazhab. Ni penulis dia ramai Dia tulis oleh kumpulan penyelidikan Mesir. Kumpulan penyelidik Mesir, pemikir-pemikir Mesir. Okey, dia ditulis oleh 28 orang penulis. Kira 28 orang penulis menyumbang dalam buku ni. Setiap orang tulis aliran ni, seorang tulis tentang aliran ni. Okey, dalam ni pun ada cerita tentang assassin. Dia cerita tentang assassin tapi dia tak setuju. Dia bawa kisah tadi, kisah Taman Syurga tadi, tapi dia tak setuju. Jadi kita akan sebut. Okey, antara dia lagi banyak cerita. Berapa? 6 buah buku. Satu lagi Sejarah Perisikan di Malaysia. Ini senang jumpa.
Berapa ni? 6. Ke-6 buah buku ni menceritakan tentang kisah Taman Syurga ni. Okey. Kira boleh kata semua ataupun kebanyakan buku yang menceritakan tentang Assassin mereka akan sebut kisah Taman Syurga ni. Okey. Namun kisah ni ditolak. Yang kita kata kisah Taman Syurga ni ditolak oleh buku ni. Encyclopedia Aliran dan Mazhab. Atas alasan apa? Dia bagi alasan sebab apa dia tolak. Sebab dia kata kesan daripada ganja ni akan menyebabkan orang tu jadi hilang kewarasan akal, hilang akal, dan menyebabkan orang tu jadi hilang keberanian, jadi takut. Jadi kalau depa dibagi ganja untuk pi membunuh, melakukan tugas, tak logik lah. Sebab dia jadi takut, jadi tak berani, jadi hilang akal. Macam mana nak buat kerja? Dan itu sebab bila kena ganja, dia jadi akal hilang kewarasan. Maka akan terbongkar semua rahsia-rahsia mereka ni. Sedangkan menurut buku ni, gerakan Assassin ni kan, mereka punya gerakan mereka ni begitu rahsia, begitu underground, tersembunyi, begitu tersusun dan teliti kan. Kalaulah kisah taman ganja ni, kisah ganja ni betul, mereka guna ganja untuk pergi melakukan tugas ni, macam takkan tak terbongkar kot rahsia mereka. Bila kena ganja, dia akan meracau, cakap macam-macam rahsia yang sebelum ni duk simpan, dia buka habis. Jadi menurut buku ni tak logik, kisah ni tak betul. Okey, Taman Syurga, tentang kisah ganja ni, hashish. Okey, sebenarnya dalam semua buku yang menceritakan tentang Taman Syurga ni, tentang ganja ni, dia cerita depa dibagi ganja, dibagi hashish ni waktu nak rekrut, waktu nak ambil jadi ahli baru depa bagi ganja. Bukan depa ni bagi ganja waktu nak pi berperang tu, nak pi bunuh tu, bagi ganja, hisap ganja dulu, baru pi bunuh, baru pi melakukan tugas. Tapi depa dibagi ganja waktu nak rekrut ahli baru, baru depa bagi ganja. Ataupun golongan pemuda-pemuda ni, depa diberikan tugas untuk membunuh selepas mabuk ganja depa tu hilang dah. Depa kena ganja tu, mabuk tu jadi hilang dah, makin lama makin kurang. Waktu depa dah mula sedap balik dah, waktu tu lah baru depa dibagi ganja, baru dibagi tugas. Lepas depa dah sedap, akal depa kembali normal balik dah, depa pun hilang ketakutan dah, jadi berani balik. Akal pun boleh waras elok. Waktu tu dah baru depa dibagi tugas untuk pergi membunuh. Jadi tak timbul isu tak timbul isu. Kalau macam sebelum nak pergi berperang tu, hisap ganja dulu, pam, waktu duduk pening tu baru pergi membunuh, pergi menjalankan tugas. Itu ya tak logik lah. Kalau orang tengah mabuk nak pergi nak jalankan tugasnya kan, cakap meracau macam. Okey, tapi tak ada timbul isu. Sebab mereka dibagi tugas untuk melakukan tugas ni kan. Selepas mereka dah sedap balik dah, baru mereka akan dibagi tugas untuk pergi membunuh siapa-siapa ke, buat kerja mereka. Okey. Antara hujah buku ni untuk menolak kisah ni, kisah Taman Syurga ni adalah Marco Polo. Okey. Marco Polo datang ke Alamut setelah kejatuhan Alamut. Okey, setelah kejatuhan ataupun kekalahan Assassin, benteng Alamut pun dah hancur dah, baru Marco Polo sampai. Jadi Marco Polo ambil kisah dari mana? Daripada mana Marco Polo ambil kisah ni? Kisah tentang Taman Syurga, tentang ganja apa ni, Marco Polo ambil mana? Sebab dia sampai ke Alamut tu, Assassin dah tak ada, benteng Alamut pun dah hancur. Jadi menurut buku ni, bagi dia tak logik kisah ni. Dia anggap kisah Taman Syurga ni sekadar dongeng ataupun cerita bohong. Okey. Tentang kedatangan, kita sebut tentang kedatangan Marco Polo ke benteng Alamut. Okey. Marco Polo dia sampai ke Alamut ni, versi pertama Marco Polo sampai pada 1271. Okey. Ni pendapat dalam buku Al-Mila ni. Dalam buku ni sebut Marco Polo sampai ke benteng Alamut ni pada tahun 1271. Kemudian pendapat kedua mengatakan
ni Philip K. Hitti ni, dia kata Marco Polo sampai ke benteng Alamut antara tahun 1271 ataupun 1272. Okey. Pendapat ketiga menyebutkan, Bernard dalam buku dia Assassin, dia sebut Marco Polo sampai ke benteng Alamut pada 1273. 1273 Masihi. Okey. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan Marco Polo mai ke Alamut ni lebih awal. Sebab dia ada 3 pendapat antara Marco Polo sampai pada 1271, 1272, 1273. Kalau kita ambil pendapat Marco Polo ni mai lebih awal, iaitu 1271, 1271. Maka jarak Marco Polo sampai ke benteng Alamut dengan kejatuhan benteng Alamut ni, jarak dia antara sekitar 15 tahun. Okey, tu kalau kita ambil Marco Polo mai awal. Kira Marco Polo tak berjumpa lah dengan Assassin, kira betul lah. Okey, kalau kita ambil pendapat Marco Polo sampai 1272 pun sama juga, dia tak berjumpa juga dengan Assassin. Kalau kita ambil pendapat Marco Polo sampai 1273 pun sama, Marco Polo tak ada berjumpa juga. Pendapat yang mana pun 1271 ke, 1272 ke, 1273 ke, kira Marco Polo tak ada berjumpa dengan penguasa Alamut ni, dengan Assassin ni. Okey. Sebab itulah penulis buku ni dia tolak kisah ni. Sebab Marco Polo dia tak ada berjumpa dengan Assassin. Jadi dia ambil kisah ni dari mana? Okey. Okey, walaupun macam tu kan, walaupun dia tak pernah berjumpa, Marco Polo tak sempat berjumpa dengan penguasa Alamut ni ataupun Assassin ni, Marco Polo dia boleh ambil kisah ni daripada penduduk setempat. Okey, walaupun dia tak dan dengan zaman Assassin kan. Sebab dia sampai ke Alamut ni, Assassin dah kalah lah, dah hancur lah. Tapi dia boleh ambil kisah ni daripada penduduk setempat. Macam mana? Contoh saya bagi contoh. Orang luar negara, dia mai ke Malaysia nak ambil kisah tentang UMNO ataupun BN. Dia boleh je mai selepas UMNO jatuh. Dia nak ambil kisah tentang UMNO, tentang BN kan. Dia tak semestinya dia kena mai waktu BN merintah. Tak semestinya, betul tak? Selepas UMNO dah jatuh pun depa boleh mai ambil kisah tentang UMNO. Okey, jadi tak ada isu lah. Contoh macam Marco Polo sampai dalam jarak dia dengan kejatuhan, jarak dia sampai Alamut dengan kejatuhan Alamut ni sekitar, kita ambil 17 tahun lah. Kira ambil pendapat yang lewat kan. Dalam 17 tahun tu kan, takkan semua orang dah mati dah. Orang yang pernah hidup di bawah kekuasaan Assassin ni, takkan mereka semua dah mati. Mesti ada seorang dua lagi yang hidup, betul tak? Marco Polo boleh ambil kisah ni daripada mereka, orang yang pernah duduk di bawah Assassin. Jadi tak timbul isu, tak ada masalah. Sebab jarak dia sekitar 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun je. Tapi kalau kita guna kaedah hadis, hadis, kisah ni kira tak boleh diterima, ditolak. Sebab Marco Polo tak sempat berjumpa dengan Assassin, kira sanad terputus, sanad tak bersambung. Kalau guna kaedah hadis memang tak, kisah ni tak boleh diterima. Tapi kalau guna kaedah sejarah, kira kisah ni masih boleh diterima lagi. Sebab jarak dia tak jauh mana pun. Dia dalam 17 tahun habis lewat pun. Jarak antara Marco Polo sampai ke Alamut dengan kejatuhan Alamut tak jauh. Dalam kurun yang sama. Jadi kisah ni kalau ikut sejarah masih boleh diterima. Tak ada masalah. Okey. Cuma ada dakwaan yang kata Marco Polo ni dia pernah sampai ke benteng Alamut ni, kemudian penguasa Alamut ni, Assassin ni, bagi hadiah dekat dia. Bagi hadiah topi perang yang diperbuat daripada belian, daripada kristal. Kisah ni, dakwaan ni tak tepat. Sebab Marco Polo tak sempat dengan Assassin, tak sempat berjumpa. Okey. Kemudian pangkat. Saya buat laju sikit lah. Nanti kalau tak ada ingat boleh ulang, tak ada masalah. Okey, tentang pangkat dalam Assassin. Mereka ada pangkat-pangkat juga. Macam raja, perdana menteri apa kan. Okey, dalam Assassin dia ada apa? Yang paling tinggi, pemimpin tertinggi dia disebut sebagai Da'i ad-Du'at. Da'i ad-Du'at ni maha guru.
Okey. Di bawah Da'i Ad-Du'at ni dia ada pula Da'i Al-Kabir. Da'i Al-Kabir ni kira guru yang senior. Okey. Da'i Al-Kabir ni dia merintah kawasan dia sendiri. Dia ada wilayah dia merintah daerah dia masing-masing. Okey. Kemudian di bawah Da'i Al-Kabir ni dia ada pula disebut sebagai Fidaiyah, yang kita sebut tadi, mujahid depa ni. Orang panggil yang rela mengorbankan diri ni, disebut sebagai Fidaiyah. Fidaiyah ni dia kira siap sedia apa yang Maha Guru sebut, yang Da'i Ad-Du'at sebut, Da'i Ad-Du'at arah, depa siap sedia untuk buat. Sebut je nak buat apa pun. Da'i Ad-Du'at ni, Maha Guru ni suruh bunuh orang ni, Fidaiyah ni akan pi, tak cakap banyak. Okey. Antara kita akan tengok siapa dia mangsa-mangsa pembunuhan assassin ni. Okey. Antara mangsa pertama yang menjadi korban assassin adalah Nizamul Muluk. Okey, semua orang tahu. Nizamul Muluk dia dibunuh oleh assassin. Nizamul Muluk ni dia terkenal dengan Universiti Nizamiyah. Dialah yang mengasaskan Universiti Nizamiyah ataupun Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ni dia ada banyak cawangan. Ada banyak banyak daerah wilayah ada Madrasah Nizamiyah ni. Tapi antara Madrasah Nizamiyah yang terpenting adalah Nizamiyah Baghdad dan Nizamiyah Naisabur. Okey. Di Nizamiyah Baghdad ni pengetua dia adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ni pengetua Madrasah Nizamiyah Baghdad. Pengetua Madrasah Nizamiyah Naisabur adalah Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ataupun Imam Al-Haramain. Ni antara Madrasah Nizamiyah yang terpenting dua ni, Baghdad dengan Naisabur. Okey, Imam Ghazali dia belajar dekat Nizamiyah Naisabur. Dia pergi berguru dengan Imam Haramain. Jadi selepas Imam Haramain wafat, meninggal, Imam Ghazali dia berhijrah balik ke Baghdad. Kemudian di Baghdad, Imam Al-Ghazali dia diangkat menjadi pengetua Madrasah Nizamiyah Baghdad. Itu tentang Nizamiyah. Okey, Nizamiyah ni, Madrasah Nizamiyah ni diasaskan oleh Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni dia Perdana Menteri Kerajaan Bani Saljuk. Okey, dia ni lah mangsa orang panggil korban pertama puak asasi ni. Disebutkan dalam buku disebutkan Nizam Al-Muluk ni, Perdana Menteri Kerajaan Saljuk ni, dia dengan Hasan bin Sabah ni adalah teman seperguruan, satu guru disebutkan dalam buku yang saya baca. Disebutkan Hasan bin Sabah pengasas assassin ni, kemudian Nizamul Muluk, kemudian Omar Khayyam, penyair yang terkenal. Okey, dikatakan depa tiga ni satu guru. Okey, tapi buku ni tak setuju. Buku Bernard ni tak setuju. Dia tak setuju yang depa ni satu guru. Okey, tak apalah. Okey, Nizamul Muluk ni dia mangsa pertama yang dibunuh oleh assassin pada tahun 1092. Nizamul Muluk dibunuh oleh seorang yang menyamak, seorang Fidaiyah, mujahid assassin ni, Fidaiyah yang menyamak sebagai ahli sufi. Okey, Fidaiyah ni dia menyamak sebagai ahli sufi, kemudian dia bunuh Nizamul Muluk. Sebab depa boleh menyamak macam-macam orang. Dia nak bunuh orang ni, dia akan menyamak jadi kawan ni. Sekali kita akan sebut, dia nak bunuh orang Kristian, dia akan menyamak jadi orang Kristian. Okey, tu mangsa pertama depa, Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni kira berjasa menyebarkan akidah Sunni. Dia Asy'ariyah, dia berjasa menyebarkan akidah Sunni. Waktu tu orang panggil Syiah tengah duk menyebarkan pengaruh depa. Waktu tu ada universiti ataupun madrasah Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar tu kita tahu diasaskan oleh Syiah Fatimiyah. Okey, waktu tu Syiah ni kira depa menyebarkan pengaruh depa daripada Al-Azhar. Kemudian Nizamul Muluk ni dia nak lawan dengan Fatimiyah ni, nak lawan dengan Azhar ni, Al-Azhar ni, dia asaskan Madrasah Nizamiyah. Inilah berjasa, Nizamiyah ni lah berjasa untuk lawan pengaruh Syiah ni, pengaruh Fatimiyah Al-Azhar di Mesir. Okey. Kemudian yang dibunuh lagi adalah
saudara dan anak kepada Nizamul Muluk. Mati juga oleh assassin ni. Dia bunuh juga. Kemudian yang dimangsa assassin lagi adalah Al-Amir. Al-Amir ni anak kepada Al-Musta'li. Al-Musta'li ni adalah khalifah kerajaan Fatimiyah di Mesir. Okey, sebab apa assassin bunuh ni anak Al-Musta'li ni? Sebab dulu Al-Musta'li ni orang panggil khalifah Fatimiyah ni kan, dia pernah bunuh Nizar. Nizar yang kita sebut tadi, pengasas kepada aliran Nizariyah ni. Okey, Al-Musta'li pernah bunuh Nizar. Nizar bin Mustansir. Jadi assassin nak balas dendam balik. Dia nak balas dendam sebab bunuh imam mereka. Nizar ni dia bunuh anak Musta'li, anak orang yang bunuh imam mereka tu, Nizar. Okey. Kemudian yang jadi mangsa mereka lagi adalah dua orang khalifah kerajaan Abbasiyah. Pertama Al-Mustarsyid Billah, kedua Ar-Rasyid Billah. Juga mati oleh assassin ni. Mati di tangan assassin. Bahkan ratusan, bahkan ribuan orang lagi, tokoh-tokoh politik yang mati oleh assassin. Yang dibunuh oleh assassin. Memang ramai. Dalam buku yang saya baca disebut ratusan bahkan ribuan tokoh-tokoh politik yang mati di tangan assassin. Dahsyat orang depa ni. Bukan calang-calang. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Okey, termasuk raja yang memerintah Jerusalem yang bernama Konrad dari Montferrat. Konrad ni orang Montferrat. Okey, dia raja Jerusalem, Kristian. Dia pun mati juga. Dibunuh oleh assassin. Oleh Fidai. Fidai ni kita sebut tadi mujahid. Depa pejuang assassin ni. Fidai ni dia menyamak sebagai pendeta, dia menyamak sebagai padri. Dia bunuh raja Jerusalem ni, Konrad dari Montferrat. Tengok kita kata. Tadi dia nak bunuh Nizamul Muluk, dia menyamak jadi ahli sufi. Kemudian dia nak bunuh orang Kristian, raja Kristian, dia menyamak jadi padri. Jadi kita tak tahu dia ni dari mana. Dia duduk geng mana. Nak kata geng orang panggil, nak kata geng apa? Geng Sunni. Dia bunuh orang Sunni. Memang ramai dia bunuh. Nak kata dia dibayang oleh Kristian. Dia bunuh juga orang Kristian. Ni raja ni, Raja Konrad dari Jerusalem. Pemerintah Jerusalem dia bunuh juga. Nak kata dia Syiah. Dia bunuh juga orang Syiah. Dia bunuh tadi Al-Amir, anak Al-Musta'li. Khalifah Fatimiyah. Dia Syiah juga. Dia bunuh juga. Dibunuh juga oleh assassin ni. Jadi kita tak tahu dari mana assassin ni dia duduk kat geng mana. Sunni ke, Syiah ke, Kristian ke, dia tak tahu. Tapi yang lebih tepat dia kan, dia banyak bunuh orang Sunni lah. Orang Sunni yang lebih banyak mati di tangan assassin ni. Berbanding dengan Syiah, berbanding dengan Kristian. Kristian mungkin sikit sangat Tapi yang banyak jadi mangsa assassin ni adalah orang Sunnah. Orang Sunni. Okey, saya akan bawa senarai pemimpin kerajaan Bani Saljuk dan panglima-panglima perang yang banyak berjasa dalam perang salib kan, yang jadi mangsa pembunuhan assassin. Kita akan baca dalam gerakan evolusi gerakan penyelewengan dalam Islam. Okey, antara mangsa-mangsa depa, senarai yang jadi orang yang jadi mangsa pembunuhan assassin ni memang ramai. Kebanyakannya adalah Sunni dan pemimpin ataupun panglima yang banyak berjasa dalam perang salib, dalam memerangi kaum salib. Banyak jadi mangsa assassin. Okey. Agak apa? 58. Okey. Gerakan Hasyashin memainkan peranan penting semasa tercetusnya perang salib. Mereka berperanan besar membunuh pemimpin-pemimpin kerajaan Saljuk dan panglima-panglima jihad kaum muslimin. Okey, antaranya menjadi mangsa depa. Pertama, Menteri Abu Tahil As-Samirmi. Abu Tahil As-Samirmi. Kedua, Menteri Mu'in Al-Malik Ahmad bin Al-Fadl. Ketiga, Menteri Fakrul Muluk Ibn Nizamul Muluk. Ni anak Nizamul Muluk. Dibunuh oleh mereka juga. Kemudian Jannatul Daulah Husin, Gubernur Halab, wilayah Halab. Okey, Jannatul Daulah ni, Husin ni, dia dibunuh
sebelum sebelum dia solat Jumaat. Sebelum dia nak solat Jumaat tu, dia dibunuh oleh assassin. Waktu tu Jannatul Daulah Hussein ni dia tengah duk bersiap-siap nak pi berperang dengan kaum Salib. Okey, tapi dia dibunuh. Sebelum solat Jumaat dia dibunuh. Kemudian Panglima Al-Amir Maudud bin Nuqtin. Dia ni panglima yang berjasa dalam perang Salib. Mati di tangan assassin juga. Kemudian Aga Sankar Al-Bulsaqi, Gubernur wilayah Mosul. Dia pun panglima yang banyak berjasa dalam perang Salib. Dia pun mati juga di tangan assassin ni. Nampak? Ramainya orang yang berjasa dalam perang Salib. Dan kebanyakannya adalah Sunni yang dibunuh oleh assassin ni. Syiah dengan Kristian ada juga yang dibunuh oleh assassin ni, tapi sikit nak dibandingkan dengan orang Sunni. Banyak Sunni yang dibunuh. Okey, Khalifah Abbasiyah yang kita sebut tadi, yang dibunuh oleh assassin adalah Khalifah Al-Mustarsyid Billah. Kedua, Khalifah Ar-Rasyid Billah juga dibunuh oleh assassin. Okey, kemudian ulama. Ni ulama pula yang jadi mangsa depa. Antaranya adalah Abul Qasim bin Abul Ma'ali Al-Juwaini, anak Imam Juwaini. Abul Qasim ibn Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian Ahmad bin Husain Al-Barqi Al-Syafi'i. Kemudian Abdul Latif Ar-Qujandi Al-Syafi'i. Kemudian Abul Mahasin Ar-Ruyani, pengarang buku Bahrul Madhab, juga mati oleh assassin ni, dibunuh oleh assassin. Kemudian Abu Ja'far bin Mushhad Al-Syafi'i Al-Asy'ari, juga mati di tangan assassin. Okey, kemudian assassin dia pernah sekap jemaah yang nak pergi haji. Okey, assassin pernah pada tahun 498 Hijrah dan 552 Hijrah. Puak assassin ni dia pernah menyekat rombongan nak pergi haji. Depa sekat rombongan tu, jemaah haji tu, depa bunuh dan depa rompak. Kira jahatlah assassin ni. Okey. Kemudian antara yang menjadi target utama assassin adalah tak ada lain dan tidak bukan adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, ni antara yang menjadi target utama assassin. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kan, dia nyaris-nyaris dibunuh oleh pengawal dia sendiri, oleh orang kanan dia. Bayangkan macam mana orang kanan Salahuddin, Sultan Salahuddin ni boleh direkrut ataupun ditarik masuk ke dalam assassin, kemudian diarahkan untuk bunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian depa tak berjaya lah. Sultan Salahuddin ni bukan calang-calang. Depa tak sempat bunuh. Depa tak berjaya. Sultan Salahuddin dia sempat menghindari. Dia tak dapat dibunuh. Tapi dia pernah cubaan untuk membunuh Salahuddin ni. Bahkan daripada orang kanan dia, pengawal dia sendiri nak bunuh dia. Tapi pengawal tu sudah direkrut sudah jadi geng assassin. Tapi bayangkan macam mana depa simpan rahsia. Sampai Sultan Salahuddin tak tahu. Dia pun tak tahu yang pengawal dia ni, orang kanan dia ni kan, sudah direkrut dah jadi assassin. Dia tak tahu macam mana rahsianya depa ni. Depa simpan rahsia. Okey, tapi depa tak berjaya bunuh Sultan Salahuddin. Okey, begitu juga ulama yang terkenal, ulama muktabar Islam, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Okey, Imam Fakhruddin Ar-Razi ni dia pernah diancam bunuh oleh assassin. Sebab Imam Ar-Razi ni dia selalu duk kecam puak assassin ni. Kemudian assassin ni marah duk kecam depa direct, kemudian depa ancam, depa bagi amaran dekat Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Depa bagi amaran. Kalau hang duk kecam lagi kami akan bunuh hang. Tapi kalau hang berhenti daripada kecam kami, duk serang kami ni, kami akan hadiah hang emas, sekantung emas. Okey. Imam Ar-Razi terima tak? Kita akan baca. Kemudian Imam Ar-Razi kan, dia berhenti daripada duk serang. Dia kira dia tak kecam dah puak assassin ni. Bila dia dah tak kecam dah kan, anak murid dia tanya, wahai tuan guru, wahai Imam Ar-Razi, pasal apa hang dah tak kecam dah ni assassin ni? Dulu hang bukan main kecam sangat depa kan. Murid dia bertanya. Jadi heran
Lalu ni Imam Ar-Razi ni duk kecam sangat pok SSC ni. Kira selalu duk serang. Tiba-tiba satu hari dia dah berhenti. Dia berhenti daripada menyerang ataupun mengecam pok SSC ni. Tiba-tiba murid tanya, pasal apa dah berhenti? Pasal apa dah tak kecam dah pok ni? Apa Imam Ar-Razi kata? Imam Ar-Razi kata, aku tidak ingin membicarakan kejahatan mereka ni yang sudah jelas. Okey, kata, tak perlulah aku nak sebut tentang kejahatan mereka ni. Ada bukti-bukti tentang kejahatan mereka ni sudah jelas. Semua orang dah tahu dah. Bukan yang benda yang tersembunyi lagi. Ya, aku tak perlulah serang mereka ni. Ratusan bahkan ribuan orang yang telah dibunuh oleh SSC ni. Jadi tak perlu dah. Semua orang dah tahu bukti-bukti kejahatan SSC ni sudah jelas. Okey. Imam Ar-Razi, lepas tu dia bukan sebab dia kena suap apa tak. Kata SSC ni sudah melampau sangat sampai semua orang tahu dah jahat. Dia tak perlu lah buang masa duk kecam mereka. Buat ancam nyawa je. Okey. Kemudian bila sampai berita SSC dapat berita bahawa Sultan Sanjar ni dia sultan kerajaan Bani Saljuk. Okey, bila SSC dengar berita bahawa Sultan Sanjar ni kan dah bersiap sedia nak serang depa, nak serang SSC. Kemudian SSC bagi amaran. Dia bagi amaran kepada Sultan Sanjar ni. Macam mana amaran depa? Okey. Depa hantar orang panggil mujahid pejuang depa, Fidai ni menyelinap masuk ke bilik tidur Sultan Sanjar. Bayangkan bukan dekat rumah, bilik tidur Sultan Sanjar ni. Fidaiyah ni masuk, dia letak pisau belati dah. Kanjar yang kita sebut tadi kan, kanjar pisau kecil tu. Dia letak pisau belati tu dekat tempat tidur Sultan. Kemudian dekat ulu pisau tu depa balut otah, depa letak otah. Dekat otah tu tertulis. Depa tulis dekat atas tu jangan duk teruskanlah niat hang ni kan. Jangan duk teruskan niat hang nak serang kami ni. Sebab kalau kami nak bunuh hang, bila-bila masa pun kami boleh bunuh hang. Tak ada siapa boleh halang kami. Hebat depa. Macam mana depa boleh masuk ke tempat tidur Sultan sampai Sultan tak sedar pun. Pagi esok, siang esok dia bangun baru dia nampak sebatang pisau belati. Pisau belati ni adalah trademark pok assassin. Sultan dah tahu dah tak ada orang lain. Pisau belati ni SSC menyaja. Dekat ulu tu ada kertas tulis. Kertas tu tulis, kalau boleh batal lah niat untuk serang kami ni. Tak duk serang kami. Kalau kami nak bunuh bila-bila masa yang kami boleh bunuh hang. Tak ada siapa boleh halang kami. Okey. Tapi Sultan membatalkan niat dia. Depa memang bunuh orang ni buat satu. Raja depa bunuh orang. Bahkan pengasas depa Hasan bin Sabah kan, dia pernah membunuh 2 orang anak kandung dia. Ni bukan saya mereka. Dalam buku ni sebut Mustafa Asyaqqah Islamu bila mazahib. Dia ada sebut juga cerita tentang SSC ni. Okey, dia sebut Hasan bin Sabah ni dia pernah bunuh 2 orang anak dia. Sebab apa? Sebab tak taat ni dia bunuh. Depa tak kira, depa kira haus darah, panggil kebulak darah. Semua depa nak bunuh. Depa tak kira siapa. Bahkan pengasas depa ni Hasan bin Sabah ni anak dia pun dia bunuh. Okey. Kemudian tentang kejatuhan depa. Macam mana kejatuhan depa? Hebat terang mana pun dia akan berpusing. Kadang-kadang duduk atas, kadang-kadang duduk bawah. Ni tentang fasa kejatuhan depa assassin. Ataupun keruntuhan benteng Alamut, sarang helang. Sebab benteng Alamut ni depa sebut sebagai sarang helang Alamut. Okey, akhirnya assassin jatuh di tangan satu pok yang paling ganas, paling kejam. Semua orang tahu. Iaitu pasukan Mongol Tatar. Okey, hebat tahu mana hang pun, hang ganas tahu mana pun, hang brutal tahu mana pun, ada lagi yang lebih brutal daripada hang. Iaitu Tatar, Mongol. Maka benteng Alamut ni ataupun sarang helang ni dihancurkan oleh Mongol. Pimpinan Hulagukan. Okey, Alamut runtuh pada tahun 1256. Okey, semua tarikh yang saya baca semua sebut sama. Buku yang saya baca semua sebut tarikh yang sama. 1256 Masihi. Kejatuhan benteng Alamut ataupun tarikh kehancuran sarang helang ni. Kira assassin ni dia berkuasa selama 100 tahun lebih. Daripada hari pertama
Hasan masuk ke dalam istana Alamut 1090 Masihi, sampailah kejatuhan benteng Alamut di tangan tentera Mongol pada tahun 1256 Masihi. 1256 Masihi. Kira dalam 166 tahun SSC ni berkuasa. Lama tu, bukan sah. Bermula pada 1090 sampai 1256. Dalam 166 tahun masa penguasaan SSC. Tapi terang mana pun jatuh juga. Hang kuat terang mana pun, hang mesti robohnya. Ganahnya pok Mongol ni. Okey, kira benteng Alamut ni dia dihancurkan ataupun ditakluk 2 tahun sebelum Mongol menakluk Baghdad. Macam kota Baghdad jatuh pada 1258. Okey, benteng Alamut ni jatuh pada 1256. Kira 2 tahun. 2 tahun sebelum Baghdad jatuh, benteng Alamut jatuh dulu. Okey. Kita tahu waktu Mongol menyerang Baghdad, yang menjadi pengkhianat adalah, kita tahu dua nama ni. Menteri yang bernama Ibnu al-Arqami, seorang lagi Nasiruddin At-Tusi. Okey, Nasiruddin At-Tusi ni dia ni kira pengkhianat Daulah Abbasiyah. Dia ni lah yang membela dan bergabung dengan Hulagukan untuk menyerang Baghdad. Dia ni Syiah Ismailiyah. Okey, ketika Mongol nak menyerang Baghdad, nak menakluk Baghdad, Nasiruddin At-Tusi ni ada. Dia bersama dengan Mongol. Dan sebelum tu, 2 tahun sebelum tu, waktu Mongol nak pergi serang benteng Alamut ni, orang panggil HQ SSC ni, pusat SSC ni, benteng Alamut. Okey, Nasiruddin At-Tusi pun ada juga. Tengok betapa dia beloknya. Tadi dengan Daulah Abbasiyah, dia belok juga. Daulah Abbasiyah ni Sunni lah. Kemudian dengan assassin Syiah juga, Syiah Ismailiyah, dia belok juga. Sedangkan assassin ni sama dengan dia juga, Syiah juga. Dan Nasiruddin At-Tusi Syiah, assassin pun Syiah juga. Tapi sama juga, dia tetap belok juga. Itu jahatnya Nasiruddin ni. Elok lah sama-sama jahat Nasiruddin At-Tusi dengan assassin. Tapi saya heran Nasiruddin At-Tusi kan. Saya baca dalam buku ni tentang 66 ilmuwan Islam. Dia masuk juga nama tentang Nasiruddin At-Tusi ni. Dia memanglah Islam kan, tapi Syiah tak perlulah sebut. Tapi dia sebut bukan tentang keilmuan dia dalam agama lah. Dia sebut tentang ilmu falak, astronomi. Okey, memang Nasiruddin At-Tusi ni dia pun pakar ilmu falak ni. Okey, sebutlah ni. Dalam buku ni juga sebut sebelum Mongol nak main serang benteng Alamut tu kan, dia hantar ni Nasiruddin At-Tusi tu pergi duduk dulu dekat benteng Alamut, pergi tengok dulu, pergi kenal dulu macam mana panggil ciri-ciri SSC ni, orang panggil kaji dulu depa ni macam mana. Okey, bila Nasiruddin At-Tusi balik, panggil Hulagukan gunakan dia untuk nak pergi serang benteng Alamut. Okey, tu Nasiruddin At-Tusi. Tengok betapa ganah terang mana apa hang, ada lagi lebih ganah. SSC ni kira ganah dah, SSC ni memang betul ganah dah. Ada lagi ganah. Mongol lebih ganah daripada dia. Okey. Mongol ni dia pernah sampai ke Nusantara, ke tanah Jawa. Dia nak menyerang tanah Jawa, tapi dia kalah. Dia kalah di tangan tentera Majapahit. Orang Jawa. Hebat ya orang Jawa ni. Orang Jawa, tapi orang Jawa ni duk syok sangatlah. Sebab mereka mengalahkan tentera Mongol yang datang serang mereka. Bukan dia mengalahkan Mongol secara keseluruhan. Orang Jawa, orang Majapahit ni hanya mengalahkan tentera yang main serang tanah Jawa saja. Sebab yang Mongol kalah di tangan Saifuddin Qutuz dalam perang Ain Jalut. Okey. Jadi orang Jawa Melayu juga. Jangan duk syok sangatlah. Sebab bukan mereka yang mengalahkan Mongol. Mereka cuma menewahkan sikit sebilangan tentera Mongol. Sebab Mongol kalah dalam perang Ain Jalut. Okey, tentang kita sebut tentang ada tak usaha untuk mengembalikan SSC ni kepada Islam? Ada. Sejak kematian Hasan bin Sabah
Hasan bin Sabah dia mati pada, kita sebut tadi 1124. Betul ya, 1124. Ya, okey betul. Secara tepatnya Hasan bin Sabah mati pada 22 Mei 1124 Masihi. Okey. Dalam buku ni sebut benar ni disebut pada 22 Mei 1124 dia Hasan bin Sabah ni bergegas pergi ke dalam kobaran api neraka Tuhan. Ada masuk neraka, tak tahu nak kata abad neraka ni bukan urusan kita. Tapi dia tulis aku tu lah. Pada tahun 1124 Hasan bin Sabah ni bergegas ke neraka Tuhan, ke kobaran api neraka Tuhan. Ni benar tulis Okey. Okey, sejak kematian Hasan bin Sabah kan, dia ada usaha daripada anak cucu dia untuk mengembalikan gerakan assassin ni kepada Islam yang betul. Iaitu cucu dia yang bernama Jalaluddin. Kira anak cucu kepada Hasan bin Sabah. Okey, Jalaluddin ni dia pernah cuba untuk menerapkan kembali hukum Islam dan dia mengaku diri dia sebagai Sunni. Sedangkan nenek moyang dia Hasan bin Sabah ni Syiah Ismailiyah Nizariyah. Tapi dia anak cucu Hasan bin Sabah ni, Jalaluddin ni, dia cuba untuk kembalikan kepada ajaran Islam. Dan dia mengaku diri dia sebagai Sunni, bukan Syiah. Okey, dia cuba menerapkan kembali hukum Islam. Okey, namun setelah zaman berlalu, anak cucu Hasan bin Sabah yang lain, generasi yang seterusnya, cucu cicit dia yang merintah hanya sebagai boneka. Okey. Pada zaman Jalaluddin tu dia cuba untuk menerapkan kembali hukum Islam. Kemudian selepas Jalaluddin tu, anak cucu yang seterusnya tu dia hanya memerintah sebagai boneka. Macam boneka saja, tak ada, macam patung, tak ada apa, tak ada fungsi. Okey. Waktu itulah ajaran Hasan bin Sabah ni kembali dihidupkan. Waktu zaman Jalaluddin tu, dia dah cuba dah untuk kembalikan hukum Islam, tapi kemudian pemimpin selepas dia tu hanya memerintah macam tak ada fungsi sekadar boneka je. Waktu itulah ajaran Hasan bin Sabah ni kembali dihidupkan. Okey. Dihidupkan sampailah kehancuran benteng Alamut oleh tentera Mongol. Okey, kemunculan semula. Ada lagi tak dia ni? Kita akan sebut. Okey, walaupun benteng Alamut ni dah hancur dah. Sarang helang ni, benteng Alamut ni dah hancur, tapi ajaran dia pun masih lagi wujud. Masih bertahan lagi. Cuma tak wujud dalam nama assassin tapi ajaran dia masih ada, masih bertahan sampai hari ni ke? Ya, sampai hari ni. Saya akan sebut. Okay, sejak mereka dikalahkan Saki Baki assassin ni dia kira berpecah, bertebaran ke berbagai wilayah. Antara dia adalah mereka pergi ke Syria, mereka pergi ke Parsi, Iran, mereka pergi ke Oman, mereka pergi ke Zanzibar, mereka pergi ke India. Syria, lepas mereka dikalahkan Saki Baki, mereka pergi ke Syria. Sebab itulah orang kata ISIS ni adalah assassin. Ada pendapat yang mengatakan ISIS ni adalah kemunculan semula assassin. Boleh jadi. Saya akan sebut. Lepas dikalahkan, mereka pergi banyak, mereka pecah ke banyak wilayah. Tapi yang paling banyak di India. Di India mereka ada sekitar 150,000 orang assassin. Saki Baki mereka di India. Yang disebut sebagai Khoja. Kat India ada yang orang disebut sebagai Khoja kan. Mereka tu kira Saki Baki assassin yang masih wujud. Mereka pok Saki Baki mereka ni, mereka mengangkat Aga Khan sebagai pemimpin mereka. Sampailah keturunan Aga Khan. Tahu Aga Khan tu? Saya tahu semua orang kenal Aga Khan. Aga Khan ni dia mengaku dia ni masih ada darah assassin. Darah kira ada DNA penguasa benteng Alamut. Dia mengaku Aga Khan ni dia mendakwa dia masih ada sangkut paut ataupun ada darah
penguasa Alamut, assassin lah. Dari keturunan Ismaili. Syiah Ismailiyah. Okey. Itulah yang memimpin depa. Aga Khan ni dia ada lagi anak cucu dah yang masih wujud, iaitu Karim Aga Khan. Karim Aga Khan ni boleh dia masih wujud lagi. Dia hidup di barat, hidup di belah barat. Dia macam cara hidup dia macam orang barat lah. Kalau kita tengok dah Karim Aga Khan. Dia ni panggil ahli bait assassin. Okey. Kalau nak banding dengan ISIS mungkin orang panggil modus operandi dia sama dengan assassin. Tapi nak kira yang lebih sesuai ataupun lebih tepat lagi, yang ada DNA assassin ni adalah ni puak Aga Khan ni. Syiah juga Aga Khan. Masih wujud lagi. Kira dia ada DNA assassin lah. Okey, ISIS pun boleh jadi juga. Kalau kita tengok kan, modus operandi ISIS dengan assassin ni lebih kurang lah. Cara mereka rekrut ahli, cara mereka buat kerja, dia bunuh orang ni, dia bunuh orang Islam, dia bunuh kawan ni, dia bunuh Syiah juga, kerja ISIS kan. Tak tahu dia pun duduk ke belah mana, kita tak tahu. Okey, boleh jadi ISIS pun adalah orang panggil pengaruh assassin juga. Tapi yang lebih sah dah, yang ada darah assassin ni, darah penguasa Alamut daripada Ismailiyah, ada Karim Aga Khan yang masih wujud. Dia masih hidup ikut. Okey. Dan perkataan Hashashin ataupun assassin. Okey, perkataan ni umum digunakan merujuk kepada pembunuhan atas dasar politik. Okey. Ni. Kalau dulu assassin, kita sebut assassin ataupun Hashashin, dia merujuk kepada puak ni yang kita sebut tadi ni, daripada puak Syiah Ismailiyah Nizariyah. Dulu kalau sebut Hashashin ataupun assassin, dia merujuk kepada puak ni. Tapi zaman law ni, bila disebut sebagai Hashashin ataupun assassin, dia merujuk kepada pembunuhan atas dasar politik. Contoh macam menteri ni dia bergaduh dengan menteri ni. Okey, kemudian dia cari assassin untuk pergi bunuh menteri ni. Faham tak? Menteri A dia ada krisis ataupun dia bergaduh dengan menteri B. Okey, depa akan cari assassin untuk pergi bunuh musuh depa ni. Okey, kira tu bila sebut assassin dia merujuk pada tu. Pembunuh upahan yang membunuh orang atas dasar politik. Okey, dia berbeza tapi maksud dulu lain, maksud lain. Okey. Alhamdulillah selesai insya-Allah. Walaupun cerita saya tentang assassin ni ringkas, tak padat sangat, tapi saya cuba suat tuan-tuan dengan fakta. Apa yang saya sebut dia semua berdasarkan fakta. Saya bukan cakap kosong, bukan ambil sumber di blog ke, Google ke, tak. Saya berdasarkan semua buku yang saya baca ni, lebih kurang 9-10 buah buku juga tentang assassin. Okey. InsyaAllah tak ada apa dah, selesai. Kalau boleh jangan lupa support channel saya Orana, OWNRANA. Subscribe yang penting. Siapa yang dah subscribe tu boleh komen lah. Saya dah subscribe kan. Saya nak tengok muka-muka orang yang bersama saya daripada saya duduk bawah. Okey, kena subscribe. Sebab saya ni kelebihan saya nak banding dengan orang-orang lain tak ada apa. Saya nak dibandingkan dengan ustaz-ustaz lain, dengan YouTuber lain. Saya ni tak ada lebih apa pun. Cuma lebih yang saya, lebih mengaku tak lebih lah. Cuma apa yang saya boleh bagi kat tuan-tuan adalah saya akan cakap berdasarkan sumber dan rujukan. Pertama. Kedua, saya akan tulis apa yang saya baca dan saya nak sampaikan tu, saya akan catat. Supaya bila saya nak sampaikan nanti dia tepat. Dia tak ada tersalah, tersilap ataupun tertinggal ke. Macam orang lain pun baca juga. Ustaz-ustaz YouTuber lain depa nak cerita, depa baca juga, bukan depa tak baca. Tapi kadang depa sampaikan berdasarkan ingatan depa, berdasarkan hafalan depa. Jadi saya kalau boleh saya tulis, sebab saya tak ikut terlupa ke tertinggal ke, sebab tu saya tulis. Saya nak bagi ketepatan maklumat tu, fakta tu. Okey. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe channel Orana, OWNRANA. Kita jumpa lagi dalam seri akan datang. Walaupun saya tak pasti nak buat tajuk tentang apa, tapi tak apa, saya cuba. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa support dan subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.